Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Saya tunggu komen sebab selalu diganggu. Share ramai-ramai ya, shadow ban yang sentiasa berterusan ya. So share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya. Pergi ke Telegram, type Regi Jesse Rita Udin, sertai saluran itu dan juga kongsikan saluran ini bersama rakan-rakan anda. So saya tunggu komen jika audio jelas ya. Dan sementara menunggu, bagi mereka yang bertanya lagi kepada saya berhubung dengan pendapat saya ya, isu berkenaan isu apa orang kata, this what you call okay, kantin sekolah ni satu, kemudian so isu bak kutih ya. Okey, jelas, terima kasih ya, terima kasih, jelas. So isu bak kutih, kemudian dengan isu vernacular dan sebagainya, saya pun dah komen. Anda boleh scroll ke bawah dan rujuk live-live yang lepas ya, khususnya pendapat saya berhubung dengan kenyataan UMNO. So anda boleh scroll dan rujuk ya. So isu kantin sekolah, mengapa saya ditanya lama dah isu kantin sekolah ni, tapi saya bertahan dulu. Saya hendak lihat komen-komen dari kedua-dua belah, okey, pembangkang maupun kerajaan. So ini komen saya ya. Saya tidak akan memihak siapa sebab saya lihat di kedua-dua belah ada elemen politik dia. Okey, setakat ini benda ni sebenarnya telah diutarakan oleh Menteri Pendidikan, dan pada ketika dia mengutarakannya, iaitu kantin sekolah tidak perlu tutup, saya pada awalnya saya tidak melihat masalah dan saya akan jelaskan kenapa. Tetapi apapun, ianya mendapat tentangan daripada seorang pemimpin PAS atau MP PAS saya kira. Dan kemudian di dalam gerakan pula, tidak nampak ada masalah jika kantin terbuka. So maknanya Perikatan Nasional ni berbelah bahagi, bukan hanya dalam gerakan tetapi di dalam parti-parti Perikatan Nasional secara amnya tidak ada kata sepakat isu ni. Di belah kerajaan pula cuma kita ada Menteri Pendidikan lah. Okay. Now, sebelum saya beri pendapat saya, di zaman saya bersekolah dulu, daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah tahun 80-an, 90-an, maupun bila saya pergi ke universiti buat ijazah pertama, master dan sebagainya, benda ni tidak pernah timbul. Dan sepanjang zaman persekolahan saya, dan ini yang anda akan dapati menarik ya, kantin sentiasa dibuka dan sekolah rendah saya adalah sekolah yang majoriti Melayu. Okey. Malah sekolah saya adalah sekolah di mana lazimnya ibu bapa menghantar anak-anak, keluarga yang askar ya. Tiap-tiap pagi ada jeep askar semua menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Saya boleh katakan lebih hampir 90% Melayu ya. So darjah 1 sampai 6. Bulan puasa kantin buka untuk yang minoriti bukan Muslim. Okay. Dan so itu pengalaman saya lah. Isu ni tak pernah timbul. Kemudian pada 2013 isu ni hangat kerana berlaku satu peristiwa di mana di dalam sebuah sekolah, saya tak nak kata sekolah mana, ada laporan keluar kononnya murid-murid bukan Islam kena makan di tandas. Okey. Tapi laporan itu berat sebelah kerana ianya bukan tandas, ianya adalah sebenarnya bilik bersalinan sebelah dengan tandas. So bilik persalinan bukannya tandas. So pelajar bukan Islam terpaksa makan di bilik persalinan dan kantin tutup. So laporan itu sebenarnya berat sebelah kerana di sekolah yang sama pelajar Muslim maupun
staff Muslim bila berbuka puasa, dia buat buka puasa, dia ada buatlah jamuan buka puasa dan sebagainya, juga dilakukan di bilik persalinan yang sama. So mereka laporkan sekerat je, tapi rupa-rupanya bila mereka buat majlis buka puasa, ianya juga di bilik persalinan. So isunya bukan bilik persalinan, isunya ialah kantin ditutup, tetapi ianya telah dijadikan propaganda. So hari ini timbul isu kantin tutup, kantin buka dan sebagainya. So pertama sekali saya nak tegur parti dari blok kerajaan. Ada seorang pemimpin yang kata kita kena ingat balik pada 2013 di mana pelajar dipaksa makan di bilik persalinan. Saya nak tegur, jangan main propaganda. Kalau nak petik peristiwa itu, petik dengan secara keseluruhan, kerana anda lupa beritahu bahawa apabila diadakan majlis berbuka puasa sekolah itu, ianya juga diadakan di bilik persalinan. So jangan guna contoh itu, jangan guna sekerat muat petik apa yang memihak kepada anda. Jangan buat begitu, tak baik, ya. So itu saya nak tegur blok kerajaan. Dan bagi kita yang beragama Islam ni pun, saya sebenarnya nak tegur, pertama, tidak ada isu, ya, tidak ada isu bagi mereka lah yang pemimpin yang petik, oh ini tidak hormat dan sebagainya. Tidak timbul isu tidak hormat jika kantin dibuka, kerana kantin memang tempat yang dihaskan untuk makan. Jadi ada hujah-hujah tak logik. Oh, kita perlu tutup kantin, kemudian sediakan tempat khas untuk pelajar bukan Islam makan. Tetapi hujah ni dia tak masuk akal, sebab kantin adalah tempat dikhususkan, dihaskan untuk makan. Jadi sebenarnya yang berpuasa tidak harus berada di dalam perkarangan kantin. Habis cerita. Okey. So itu sebenarnya adalah pucuk pangkal isu ni, pokok isu ni, ya. Hujahnya tak masuk akal, ya. Oh, tidak hormat sebab sebab makan di khalayak ramai di depan orang Islam. Tempat tu memang dikhususkan. Jadi kalau tutup kantin, anda buka satu tempat untuk orang bukan Islam makan, itu menjadi tempat yang anda khususkan untuk makan, sedangkan kantin memang dah dikhususkan untuk makan. Jadi tak masuk akal. Okey. Melainkan anda kata, okey, kantin itu bila tukang masak dia masak ada bau, ianya tidak menyenangkan dan sebagainya. Bagi saya hujah tu lemah, tapi saya boleh terimalah. Okey, sebab kalau pelajar-pelajar bawa bekalan, anda khususkan satu tempat, kemudian 50-60 pelajar berpusu ke tempat itu dan makan. Memang kalau sesiapa yang lalu di sekitar kawasan itu pun memang ada bau makanan. Tetapi tak apa, mungkin boleh beritahu pengusaha kantin, masak di tempat lain, bawa ke kantin. Itu boleh kalau kantin itu berdekatan bilik darjah, ada bau. Tetapi kantin sudah pun menjadi tempat dikhususkan untuk makan. Maknanya orang yang tak mau makan tak usah berada di kantin. So itu pendapat saya. So hujah tu dia lemah. Okey. So sebenarnya tidak jadi isu. Kedua-dua belah politikkan benda ni. Ya. So ini bagi saya is political mileage. Okey, political mileage untuk menguja ke, saya tak tahu apa niat dia, tetapi tidak timbul soal hormat tak hormat. Melainkan kalau anda kata pelajar bukan Islam bawa makanan dari luar kantin, kemudian dia berjalan-jalan, dia makan, dia bawa balik ke bilik darjah, dia makan, itu salah. Sebab saya pun akan marah kalau ada orang bukan Islam dalam sekolah kemudian bawa makan depan saya pun akan marah. Okay? So itu sebenarnya isu yang harus dibincangkan, bukannya buka tutup kantin. Okey. Kalau ada saya membesar dalam satu sekolah rendah. Saya beritahu nama sekolah itu. Sekolah saya adalah Sekolah Rendah Sri Kinta, Jalan HB, Ipoh. Okey. Sekolah rendah, anda pergi cek. Sekarang dah besar dah sekolah. Dulu kita bilik darjah dia banyak yang bilik darjah kayu, ya. Sekarang dah bangunan 2 tingkat dan sebagainya. Sekolah Rendah Sri Kinta, Jalan HB, Ipoh. Majoriti Melayu. Masa tu saya pun bukannya beragama Islam, saya masa tu. Tapi
sekeliling saya semuanya adalah yang beragama Islam. Tapi kita yang bukan Muslim tu dalam tak sampai pun 20%, kurang lah, saya rasa 10% pun tak sampai lah. Okay? Kantin buka, pengetua atau guru besar lah, dia spesifik, dia buka untuk yang bukan Muslim, ya. Tapi kantin tu lokasi dia pun bukan berdekatan dengan bilik darjah. Anda perlu jalan lebih kurang 200 meter, ya. So kita kena tengok juga sekolah yang menghujahkan kantin perlu tutup tu pun kena bijak. Anda perlu lihat arkitektur reka bentuk sekolah itu, di mana lokasi kantin tu. Macam sekolah rendah Sri Kinta, kantin tu lebih kurang 200 meter daripada bilik darjah. So orang yang berpuasa tidak akan berada dekat dengan kantin, ya. Tidak akan berada dekat dengan kantin. Kalau pengusaha kantin tu beragama Islam dan dia tidak ingin beroperasi, itu lain cerita. So mungkin kalau nak berujar dengan bijak, boleh kata bagi sekolah-sekolah di mana kantin itu berdekatan dengan bilik darjah, mungkin perlu wujudkan tempat baru. Boleh terima. Kemudian bagi sekolah-sekolah di mana hanya ada pengusaha kantin beragama Islam, tidak ada pengusaha yang bukan beragama Islam, maka kantin itu dibenarkan tutup atau harus tutup, boleh terima. Tetapi kalau menentang secara am dan beritahu ia tidak menghormati, itu adalah hujah yang tidak masuk akal, kerana kantin memang dikhususkan untuk makan. Jadi kena detail situasi apa tutup dan sebagainya. So itu pandangan saya lah. Yes, saya sebagai kalau saya setuju, ya, orang bukan Muslim kena hormat orang Islam yang berpuasa. Jangan makan di khalayak ramai, jangan makan depan mereka. Tetapi dalam isu kantin sekolah ni, maaf, ya, saya rasa ianya sedang dipolitikkan. So saya mengambil masa yang lama untuk komen ni sebab saya tahu ada yang akan setuju, ada yang tidak akan setuju. Pedulilah. Ini pandangan dan pendirian saya. Kalau saya contohnya guru sekolah ataupun pelajar di sekolah itu dalam keadaan beragama Islam, kemudian ada seorang yang bukan Muslim datang makan depan saya dalam bilik darjah, mesti saya marah, mesti saya tidak puas hati. Okay? So nak tegur sekolah, nak tegur Menteri Pendidikan pun hujah dia kena bernas, hujahnya kena bijak, ya. Bukan secara am semua kantin tutup. I think that is nonsense lah. Maaf lah. So dalam hal ni, I think benda tu dah nonsense. Dan kita lihat dalam Perikatan Nasional tak sepakat, dalam kerajaan pun ada yang tak sepakat. So benda ni tak payahlah politikkan sangat, ya. Ada isu yang lebih besar sekarang. Isu contohnya di mana beras tempatan. Banyak soalan tidak terjawab, fokus kat situ. Jangan politikkan benda remeh-temeh yang akhirnya akan makan diri, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.